Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Baiklah, sebelum saya meneruskan video ini, saya perkenalkan diri saya. Muhammad Jarjis Musaddiq bin Muhammad Hafiz akan menerangkan tentang tajuk pembentukan keluarga menurut Islam. Anda sudah bersedia? Jom kita pergi. Proses pembentukan keluarga menurut Islam antaranya ialah memilih jodoh yang betul, sama ada lelaki mahupun perempuan. Seterusnya, pembentukan keluarga sama ada yang sudah berkahwin mahupun baru berkahwin dan ingin mendapat keredaan Allah dan mendapat keluarga yang bahagia adalah mengikut Al-Quran dan mengikut Sunnah. Memilih jodoh adalah penting bagi seorang lelaki dan wanita. Untuk memilih jodoh yang diutarakan oleh baginda Rasulullah SAW ialah perempuan yang beragama. Yang berada di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atu salihah. Yang bermaksud dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah seorang wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini, ramai yang memilih kecantikan daripada yang beragama, sedangkan baginda menyarankan untuk memilih yang beragama kerana wanita yang berpegangan agama yang kuat akan menjamin keluarga yang bahagia yang sejati. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pembentukan keluarga. Definisi keluarga menurut Islam ialah rumah tangga yang dibangunkan oleh seseorang lelaki dan wanita yang dilaksanakan sesuai mengikut syariat agama Islam. Akan tetapi, ketika Rasulullah SAW melihat seseorang insan itu sedang bernikah, Rasulullah SAW selalu membaca doa ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang bermaksud, mudah-mudahan Allah memberkatimu, baik ketika senang maupun ketika susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mencapai keluarga yang bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan seiring dengan konsep akidah dan syariat agama, sehingga tercapai kehidupan yang barakah, sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Baiklah, seterusnya menurut Al-Quran, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam Quran, Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang bermaksud, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Menurut Al-Quran, Islam telah menggariskan 5 asas penting yang perlu dipatuhi dalam pembentukan keluarga Islam. Yang pertama, asal dan keturunan yang bermula daripada Nabi Adam. Yang kedua, cinta dan kasih sayang.
yang akan menjamin keharmonian dalam hidup keluarga. Yang ketiga, keadilan dan kesesuaian. Menurut Islam adalah menepati fitrah sama ada lelaki atau perempuan. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rajalu qawwamuna 'alan nasa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang bermaksud, lelaki-lelaki suami itu pelindung bagi perempuan si isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka iaitu lelaki atas sebahagian yang lain iaitu perempuan. Dan mereka lelaki-lelaki telah memberi nafkah dari hartanya. Surah An-Nisa ayat 34. Dan seterusnya, yang keempat, menjamin sosial. Ianya penting dalam pembentukan keluarga antara keluarga dan masyarakat. Kerana dalam firman Allah, وَالَّذِي يَسِلُّ مَا أَمْرَ اللَّهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَتَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Surah Ar-Ra'd ayat 21. Dan yang terakhir, yang kelima, akidah, syariah dan akhlak. Keimanan kepada Allah SWT merupakan asas yang amat kukuh dan penting dalam melahirkan keluarga yang sempurna, suci dan unggul. Dan terakhir sekali, menurut sunnah, pembentukan keluarga merupakan sunnah para rasul, kerana walaupun mereka menghabiskan masa untuk beribadat kepada Allah, akan tetapi perkahwinan bukanlah perkara yang asing bagi mereka, kerana dalam firman Allah juga ada menyebut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada lagi hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Ini rahsia sunnah keluarga bahagia yang paling besar. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu atau ayah yang sakit itu duduk di rumah dia. Kalau adik-beradik lain kata tak sempat nak jaga, tak sempat nak tengok mak yang dah pakai pampers, ayah yang dah nyanyok, bagi saya yang jaga. Ini pintu syurga dan kunci syurga yang paling berat yang ada di atas muka bumi Allah. Ibu dan ayah kalian. Pasal sempit rezeki, pasal serabut dengan keluarga, ambil mak ayah duduk dengan kita.